أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, para ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama kita senantiasa mensyukuri Allah Ta'ala di pagi yang barakah ini, yang mana kita sama-sama dapat hadir dalam majlis pengajian Al-Quran Al-Karim. Sama-sama kita senantiasa usaha supaya dapat memahami isi kandungan Al-Quran. Lebih lagi sama-sama kita menggunakan masa yang Allah Ta'ala kurniakan setiap orang ni masa yang sama, dan tetapi segolongan manusia dapat guna masa untuk mencari faedah atau kebaikan dunia dan akhirat. Dan ada setengah manusia yang guna masanya hanya untuk kesenangan dan kepentingan hidup di alam dunia ini. Sebab itu Allah Ta'ala membagikan permintaan manusia juga ada dua permintaan. Wa minan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan setengah manusia mereka senantiasa meminta dan minta Allah Ta'ala kurniakan kemewahan dunia. Rabbana atina fid dunya, apa yang menjadi kemewahan dunia, keperluan dunia, minta Allah Ta'ala kurnia. Sedangkan dia tidak heran langsung dah kemewahan dah keperluan dunia hak dia boleh tu, dia tidak memikir untuk menjadi kebaikan dan manfaatnya untuk akhirat. Sebab tu Allah Ta'ala kata wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Dia tidak ada habuan dia tidak ada habuan langsung di negeri akhirat. Dia kerana kemewahan, kesenangan, nikmat yang Allah Ta'ala bagilah dunia ni, walaupun terpaksa kena tinggal perintah Allah ataupun berlawan dengan perintah Allah pun, dia tak kira. Kerana dia mana muhimnya, perlunya, tujuannya untuk nak mendapat kemewahan dunia sahaja. Dia tak heran lah sama ada lubang kemewahan itu ataupun celah yang mendapat kemewahan itu, dan ataupun keluasan itu terpaksa meninggal, terpaksa melanggar dan perintah Allah Ta'ala. Maka kadang-kala Allah Ta'ala bagi wa may yuridu hatsad dunya nu'tihi minha. Barang sesiapa yang kehendak cita-cita nak mendapat habuan dunia, nu'tihi minha, Allah Ta'ala bagi. Wa man yuridu harthal akhirah nazid lahu fi harthi. Tapi bagi sesiapa yang menghendaki mana tanaman ataupun buah-buah tanaman di negeri akhirat, nazid lahu, Allah Ta'ala kata kami tambah lagi. Tambah di sini makna lebih baik daripada apa yang Allah Ta'ala bagi di alam dunia. Wa minhum man yaqulu rabbana, dan setengah daripada mereka atau sebahagian daripada manusia
man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan menjadi penutup segala doa tu. Ya Allah Ta'ala rayak bahagian manusia dan menjadi penutup doa yang kita berdoa kepada Allah. Kita tak ada doa mula-mula saat ni Rabbana atina fid dunya sekat tu tak. Kita doa Rabbana atina fid dunya rekir dengan hasanah. We boleh dunia hasanah. Maka banyaklah penafsiran para ulama tentang dunia hasanah. Maka termasuk juga kita dunia hasanah ni. Termasuk kaum ibu, kaum al-mar'atus salihah. Termasuk juga kaum ibu yang menjadikan dunia hasanah. Apabila kaum ibu ataupun golongan perempuan yang salihah, maka dia akan dapat menggedungkan, kerana dia adalah sebagai panggil takalla untuk membiakkan generasi, gedung untuk mendidik dan membesarkan generasi-generasi yang akan datang ni. Dan apabila sudah ada ataupun sudah mendapati al-mar'atus salihah ataupun golongan ibu-ibu yang salihah, dan maka di situ dikatakan dunia hasanah. Wa fil akhirah hasanah, wa fil akhiratil hasanah juga, dan akhirat juga hasanah. Dan apabila kebaikan dunia, memanglah kebaikan dunia itu perlu kepada keikhlasan, dan perlu kepada keikhlasan yang tuling dan ikhlasnya terhadap Allah Ta'ala. Apabila perkara yang kita laku tu betul dengan syariat Allah Ta'ala, maka memanglah hasanah dunia akan jadi hasanah akhirat. Maka tidak menyudahi dengan mendapat kebaikan akhirat. Dan kalau tidak menutupi jauh daripada neraka, waqina adzabannar. Walaupun hasanah akhirat tu memanglah kebaikan akhirat tu ialah syurga Allah Ta'ala lah, dan tempat yang yang paling mulia, yang paling dihajati, yang paling dikehendaki oleh semua manusia. Tapi menutupi doa tu dengan minta, mana tidak ada walaupun satu lubang, satu lubang untuk membawa kepada azab Allah. Kadang-kadang seorang yang dapat masuk ke syurga tetapi dia didahului dengan azab, maka dalam doa ini menuntut waqina azabannar. Apabila rahmat Allah Ta'ala, apabila dapat kasih sayang Allah Ta'ala, dapat akhirat, kebaikan akhirat, maka minta jauh daripada azab Allah. Seolah-olahnya dalam permintaan ini mencakupi meminta supaya tidak diazab, jauh daripada azab, dan terus dia mendapat rahmat, mendapat kebaikan akhirat. Ini panggil ayat yang menjadi pamah hidup. Pakai dua ayat ni pun cukup dalam doa. Dan kita doa tu pun winapak. Winapak. Bukan kata doa mulut saja. Kerana beberapa banyak doa-doa yang warid daripada Allah dalam Quran, dan yang warid pada hadis Nabi, yang warid pada lidah Nabi lah. Mana Nabi senantiasa membaca, sama ada yang ada dalam Quran ataupun yang luar ayat Quran yang datang daripada Nabi SAW. Adalah doa yang paling mustajab lah. Doa yang paling mustajab. Maka kita perlulah mempelajari doa-doa. Lebih-lebih lagi doa ni sebagai penutup doa. Khatmid doa, mana sebagai penutup doa yang dibacakan oleh Nabi kita SAW. Maka alhamdulillah, kita mai tengok hubung pengajian bulanan atau mingguan kita ini dalam ayat suratul Nisa. Ayat yang ke-60 insya-Allah dah boleh sampai ayat 60. 9 kah? Kalau sempat masa insya-Allah lebih kurang 40 minit. Saya baca dulu insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau an
أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. Alhamdulillah, ayat 66. Ya Allah Subhanahu wa taala dia cerita tentang kebanyakan manusia. Walau anna katabna alaihim an iqtulu anfusakum, dan sekiranya jikalau anna kami ataupun aku Allah Ta'ala lah, dan jikalau sekiranya aku ataupun kami katabna memerintah. Kataba ni makna memerintah, menyuruh. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam. Kutiba makna furida, fardu, perintah lah. Dan sekiranya dan kami memerintah alaihim, di atas mereka itu, aniqtulu anfusakum, dan suruh mereka bahawasanya membunuhkan diri-diri mereka. Awikhruju min diyarikum, ataupun keluar daripada tempat kediaman, negeri-negeri. Mana tubik daripada negeri, tubik daripada rumah, daripada tempat kediaman. Ma fa'aluhu illa qalilum minhum, nah secara tiadalah mereka itu membuatnya. Mana tak buatlah, malaikat sedikit sahaja di kalangan mereka. Ni orang panggil penjelasan yang Allah Ta'ala dah mengetahui tentang hakikat manusia. Kerana benda ni benda besar ni, suruh bunuh diri, suruh tinggal dan tempat kampung halam dan bukan benda kecil. Sebab tu apabila turun ayat ini, orang-orang Yahudi ni dia berbangga. Dia berbangga kerana kita dengar kisah Nabi Musa kan. Nabi Musa suruh bertaubat, suruh bunuh diri. Faqtulu anfusakum zalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba alaikum innahu huwat tawwabur rahim, dalam surah Baqarah tu. Dan kisah golongan Nabi Musa yang panggil menyembah anak lembu tu, anak pantung lembu, dan akhirnya cara taubat mereka ini Allah Ta'ala suruh bunuh diri. Jadi umat-umat yang dahulu ni apabila nak bertaubat ni
siapa kena bunuh diri baru sah taubat dia. Dan mana terberatlah umat dulu ni tak sepa umat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan umat-umat yang dahulu kalau pakaian yang kena najis ni tak boleh basuh dah. Dan kena guting tahuk dah tempat najis tu. Dan kita ni senang. Dan kena najis walaupun najis mughallazah sekalipun, dan najis berat, najis angin ke biasa, dan boleh dibasuhkan lagi. Mana boleh menggunakan lagi. Tapi umat-umat yang dahulu tak boleh guna dah. Dan emoh nak guting tahu. Dan kalau melakukan dosa yang besar, maka tidak ampunkan dosa, mereka kena bunuhkan diri. Lalu itulah setengah-setengah orang Yahudi apabila yang mendengarkan ayat-ayat ini, dah mereka berbangga bahawasa dahulu kami sudah menanggung ataupun menjunjungkan perintah Allah di dalam membunuhkan diri dan di atas perintah ini. Maka datang waris pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang Yahudi mengatakan, qala rajulun, berkatanya seseorang di kalangan orang Yahudi, lau amarna la fa'alna, dia kata kalau Tuhan suruh kami buat seperti mana yang dibuatkan oleh tok nenek kami yang dahulu. Tapi dia kata walhamdulillahilladzi afana, tapi kita memujikan Allah kerana Allah Ta'ala menyelamatkan kita. Jadi Allah Ta'ala tidak suruh. Faqala, maka Nabi berkata, inna min ummati, sesungguhnya setengah daripada umatku ni, mana ada sebahagian daripada umatku ni, la rijal, beberapa orang lelaki, al-imanu, iman dia ni athbat fi qulubihim, lebih teguh di dalam hati-hati mereka ini daripada bukit-bukit yang kuat. Bukit besar, bukit batu yang kukuh lagi. Jadi hati setengah-setengah umat Nabi ni, mana sebahagian daripada umat Nabi ni, mana hati mereka ni tetap benar. Kalau Allah Ta'ala perintah suruh bunuh diri pun, ataupun suruh keluar daripada bandar, la fa'alu, nasyar setengah mereka itu akan buat. Mana hati mereka tidak gonyeh. Kalaulah benar-benar itu perintah Allah Ta'ala. Sebab itulah orang Yahudi dia berbanggalah ayat ini, dan dia sebut sebagaimana sebut tadi dulu tu. Dia kata fak dia ni apabila Allah Ta'ala suruh, dia akan buat. Lalu tu Nabi kata dah setengah pada umatku sendiri pun, dan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, jikalau Allah Ta'ala turunkan ayat ini, nasyar mereka akan buat juga. Seperti mana hadis yang dicerita oleh Amir ibn Abdullah ibn Zubair, dia kata apabila diturunkan ayat ini, walau anna katabna ni alaihim an yaqtulu anfusakum, sebunuh diri ni, maka berkatanya Abu Bakar, ya Rasulullah, wallahi lau amartani, wallahi demi Allah, sekiranya jikalau Allah Ta'ala menyuruhkan kami an aqtula nafsi, kalau Allah Ta'ala menyuruhkan kami membunuhkan diri kami, la fa'altu, nasyar aku akan buat juga. Bahkan mana teguh semua iman dia. Kalau suruh bunuh diri pun akan buat. Qala sadaqta ya Aba Bakrin, maka Nabi berkata, benar dah engkau wahai Abu Bakrin. Jadi benarlah Abu Bakar. Tapi dia kata dalam syariat kita ni, Allah Ta'ala haram membunuhkan dirilah. Tidak ada dalam syariat kita dakwah suruh membunuh, wala taqtulu anfusakum, Allah Ta'ala haramkan membunuhkan diri. Sama ada bunuhkan diri kita sendiri atau membunuhkan diri orang lain, dan menganggap jinayah ataupun dosa yang paling besar. Dosa yang paling besar, sehingga Ibn Abbas mengatakan dosa ni tidak diampun oleh Allah Ta'ala. Walaupun selain daripada syirik, kalau umumnya dosa yang selain daripada syirik ni Allah Ta'ala di atas kehendak dia lah. Kalau ni apa dia apa, dia tak siapa nak seksa. Tapi kalau tengok balasan disebut dalam Quran tu, wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa 'adalahu 'adaban 'aziba. Jadi balasan ataupun cadangan yang Allah Ta'ala nak bagi kepada orang yang membunuh diri manusia ni sangat besar. La yaqtulu muslimu musliman.
illa li thalath, tidak boleh membunuhkan seseorang akan seseorang muslim melainkan tiga golongan sahaja. Diizinkan bunuh tiga golongan. Qatlun nafs, seorang yang membunuh orang, iaitu bunuh balas. Orang panggil qatlul abd, orang panggil qisas, bunuh balas. Dan yang kedua, azani al-thayyib, berlaku perzinaan di antara orang-orang yang sudah ada isteri. Sama ada perempuan atau lelaki, maka diizinkan bunuh dengan cara rejam, cara melontarkan batu. Dan yang ketiga, al-mufaraqatu lil jamaah, ataupun orang yang murtad keluar pada agama. Sebagaimana hadis, man baddala dinahu faqtuluh, sesiapa yang tukar agama ataupun tolakkan agama, faqtuluh, hukum dia kena bunuh. Jadi tiga jenis ni hak bunuh. Tiga jenis ni hak disahkan bunuh dan menumpahkan darah. Selain daripada tiga ini, dan satu lagi berlaku peperangan. Itu disahkan bunuh dalam peperangan. Dan apabila berlaku peperangan di antara tentera Islam dengan tentera kafir, maka dalam peperangan itu diizinkan fadribu fawqal anaq wadribu kulla banan. Dalam peperangan itu bolehlah melakukan pembunuhan. Tapi dia kata dalam syariat kita ini diharamkan melakukan pembunuhan. Maka dalam masa belakang-belakang ni tiba banyak dalam masyarakat orang Islam kita sendiri pun dan mulai tersebarnya ataupun mulai mana setitik mana ada rekod setitik lah, mana dalam masyarakat 2-3 wilayah kita ini pun mulai menjumpai atau mulai ada kes-kes pembunuhan diri. Pembunuhan diri. Ini di antara satu perkara yang perlu masyarakat dan mengambil orang panggil perhatian dan orang panggil menyampaikan kesedaran. Kita tak tengoklah kepada orang panggil asbab ataupun punca-punca yang membawa kepada berlakunya pembunuhan. Tetapi perlulah mengambil perhatian dan mana menanamkan bahawasanya pembunuhan diri ini adalah satu jinayah, satu dosa yang paling besar. Kerana kita ni bukan tuan nyawa dan kita tak kuasa untuk mengakhirkan nyawa dengan sendiri. Allah Ta'ala yang menjadi ampunya nyawa. Maka Nabi kata lagi, lau nazalat lakana ibnu ummu abdin minhum, sekiranya kalau diturunkan ayat ini, nescaya ibnu ummi abd, seorang sahabat, minhum, di kalangan mereka. Mana orang mereka ini orang yang benar lah. Dan apabila diturunkan ayat macam ni, walaupun besar, dalam satu hadis lagi Nabi beri isyarat kepada Abdullah ibn Rawahah. Maka lau anna Allah kataba dhalika, sekiranya jika Allah Ta'ala mewajibkan demikian itu, lakana hadha, nasya ini Nabi tunjuk pada Abdullah ibn Rawahah daripada kalangan-kalangan orang-orang yang sedikit yang disebutkan ma fa'aluhu illa qalilum minhum, tidak dibuat mereka bilangan yang sedikit sahaja. Kerana benda besar. Benda membunuhkan diri ni bukan benda kecil, bukan benda main-main. Untuk membunuhkan diri ni. Sebab itu Allah Ta'ala rahmat. Allah Ta'ala tidak memerintah kepada umat kita ini supaya mengakhiri hayat dia dengan cara membunuhkan diri. Kerana orang bunuh diri ni kadang-kadang dia merasai tidak ada jalan keluar di dunia ni. Susah, serabut, terucuknya iman, terucuk segala-gala, dia tidak ada Allah Ta'ala. Orang kalau dia benar-benar ada Allah pak bergantung, dia tak akan bunuh. Dia tahu kesusahan, kepayahan, kepenatan di dunia ini adalah kepenatan dan kesusahan sementara. Dia akan ada kebaikan. Di sebalik kesusahan memang ada kebaikan. Inna ma'al usri yusra. Di sebalik kepenatan ada kemudahan. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Orang yang benar-benar bertakwa pada Allah, nasya Allah Ta'ala akan buka jalan dia. Walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bih, dan sekiranya jika mereka itu melakukan
apa yang telah disuruh atau memberi peringatan dengan dia, lakana khairan lahum, dan nascaya lebih baik bagi mereka itu daripada melakukan perkara menyalahi perintah, iaitu lebih baik daripada dia tu buat dan benar-benar yang melangkahi perintah Allah Ta'ala ataupun melakukan benar-benar yang Allah Ta'ala larang. Pertama, menyalahi perintah. Jadi tu yang suruh kot ni, tapi dia lagi menetai perintah Allah Ta'ala. Jadi susah dengan suruh Tuhan, dia menyalahi perintah Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala larang, maka tapi benar hak larang dia ke buat. Walau annahum fa'aluh, dan kira-kira mereka itu buat benar hak Tuhan suruh, ma yu'adzuna bihi, barang hak Tuhan suruh atau barang Tuhan memberi peringatan, lakana khairan lahum, nasya benar perkara itu ataupun perbuatan itu dan menjadi kebaikan bagi mereka. Wallah asyaddu tathbita wa asyaddu tathbita wa asyaddu tasdiqa, mana mereka itu dah benar-benar membenarkan di atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ayat ini dah Nabi dah sallallahu alaihi wasallam dah membagi tahu bahawasa dah di kalangan sahabat-sahabat Rasulullah dah memanglah dah ada golongan-golongan yang hati mereka atau iman mereka ini lebih teguh daripada bukit. Dan setengah riwayat lain atau setengah tafsir lain mengatakan illa ma fa'aluhu illa qalilun minhum, ni termasuk Abu Bakar dan termasuknya Umar, termasuknya Thabit ibnu Qais, dan tambah lagi ulama-ulama mufassirin termasuknya Ammar ibnu Mas'ud dan lain-lain. dan lain-lain lagi. Mana sahabat Rasulullah ni kalaulah Allah Ta'ala memerintah, walaupun terpaksa mereka membunuhkan diri, mereka sanggup untuk memikulkan perintah Allah Ta'ala. Sebab ayat yang kita baca dahulu, fala wa rabbika la yu'minuna hatta tu. Ayat bersangkutan dengan ayat yang dahulu, apabila orang beriman ni, dia tidak, apabila Rasul dan Allah, apabila Allah Ta'ala dan Rasul menyuruhkan satu-satu benda atau menghukumkan satu-satu benda, dan mereka akan menerima dengan tiada ada perasaan, dengan tiada ada perasaan atau perasaan sedikit pun dalam hati dia. Jadi terima dengan secara bulat. Maka ayat ini Allah Ta'ala memberi panggil satu jaminan lagi. Kata ada di kalangan sahabat-sahabat Rasulullah, jika Allah Ta'ala memerintah, walaupun terpaksa membunuhkan diri ataupun halau keluar daripada tempat duduk mereka, mereka nescaya mereka akan buat dan akan lakukan. Wa idzan la'atainahum min ladunna, maka demikian itulah kami kurniakan, la'atainahum, kurniakan kepada mereka itu barang-barang di sisi kami, iaitu ajran azima, pahala yang sangat besar di negeri akhirat. Allah Ta'ala idzan di sini ni panggil satu jumlah, iaitu jumlah yang panggil selepas lakana khairan tu, mana nasya menjadi kebaikan. Maka apabila menjadi kebaikan, la'atainahum, nasya kami akan kurniakan kepada mereka. Mana kebaikan saat ini Allah Ta'ala nak kurniakan kebaikan, min ladunna ajran azima, pahala yang terbesar. Jadi pahala yang terbesar ni di sisi Allah Ta'ala ialah syurga lah. Tidak ada yang lebih besar daripada syurga yang Allah Ta'ala nak cadar bagi orang-orang yang senantiasa mentaati perintah Allah Ta'ala. Ajran azima ni, pahala yang terbesar ni, tiada ada siapa yang mengetahui qadar ataupun miqdar dia, malaikat Allah. Maka apabila Allah Ta'ala mengurniakan kebaikan dunia, kebaikan akhirat dah, mana pahala dan kebaikan akhirat, maka Allah Ta'ala menunjuk kepada mereka ini jalan-jalan yang baik, iaitu jalan yang dibawakan oleh Islam,
yang membawakan mereka itu kesejahteraan ataupun kejayaan dunia dan akhirat. Dan apabila orang-orang yang Allah Ta'ala menetapkan di atas hidayah, dan Allah Ta'ala mempermudahkan mereka itu supaya berjalan di atas jalan yang lurus. Sebagaimana kita usaha menuntut ilmu adalah satu di antara cara dan jalan untuk kita berjalan kepada syurga. Dan sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman la sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Dan barang sesiapa yang berjalan satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala mempermudahkan mereka itu jalan untuk syurga, untuk pergi kepada syurga Allah Ta'ala. Wa idzan, maka demikian itulah, mana idzan ni mana maka demikian itulah kami akan kurniakan kepada mereka ajran azima wala hadainahum, dan kami akan hidayahkan mereka siratan mustaqima, jalan yang betul. Dan Allah Ta'ala wi kemudahan, jalan yang baik, yang lurus, dan Allah Ta'ala wi kebaikan, balas pahala di negeri akhirat. Syaratnya annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi. Dan annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi. Itu buat barang tersebut. Dan apabila subhanallah ayat la wattaqullah wa yu'allimukumullah. Takutlah kamu akan Allah, nasya Allah Ta'ala akan ajarkan kamu. Jadi ilmu ni menyertai dalam sifat orang bertakwa. Jadi kalau banyak orang bertakwa, Allah Ta'ala membukakan ilmu. Dan di sini bukan maksud banyak orang yang dakwa dia menghasilkan ilmu daripada Allah. Dia panggil ilmu ladunni. Bukan ilmu iktisabi dah. Dan Nabi kata al-ilmu bit-ta'allum. Kita nak hasil ilmu ni dengan belajar. Tapi ada setengah orang mendakwa dia hasil ilmu tidak perlu dengan belajar. Dia panggil ilmu ladunni. Boleh dengan dia berdasar dengan hadis ni ya, berdasar dengan ayat ni wattaqullah wa yu'allimukumullah. Dia berdasar kata dia ni apabila naik tahap kepada wali, mana orang yang takwa pada Allah ni orang wali lah. Innama waliyukumullah wa rasuluhu wal mu'minun. Ala inna awliya illah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Dan orang yang beriman dan orang takwa ni memang jadi wali Allah. Dan apabila dia sampai pada darajat waliullah ni, dia tidak perlu mempelajari ilmu dah. Kerana Allah Ta'ala mengajar dia. Ini ada dakwah dalam masyarakat kita lah ni, ramai di kalangan dah duk mengajar lah ni, ada mendakwa dia ni ambil ilmu ladunni, ilmu yang datang daripada Allah Ta'ala direct. Dan kebanyakan mereka ini orang kisah tentang pertemuan mereka dengan Nabi Khidir, pertemuan mereka dengan Nabi Ilyas, macam-macam lah. Dia orang kisah kata berjumpa dengan Nabi Khidir lah, dia berjumpa dengan Nabi tu, Nabi ni. Dan kerana Nabi Khidir ni sakut dengan Nabi Musa, ya Allah Ta'ala ui ilmu kepada Nabi Khidir perkara yang tidak ada pada Nabi Musa. Dan tak syak lagi Nabi Musa lebih afdal daripada Nabi Khidir. Tetapi dalam satu bahagian ilmu dia melebihi daripada Nabi Musa. Allah Ta'ala mencuba. Dan kerana di saat yang ada orang tanya Nabi Musa, siapakah dalam alam dan dunia ini yang lebih ilmu, lebih alim sekali? Maka Nabi Musa kata sekadar dia tahu, tidak ada siapa dia yang lebih mengetahui. Di saat yang dia kata dialah yang lebih mengetahui, lebih alim dalam dunia ini, maka Allah Ta'ala cuba sila kata di sana ada orang yang lebih mengetahui daripada Nabi Musa, iaitu ilmu-ilmu yang sakut dengan masa depan. Perahu seorang yang miskin, yang Khadir tu kita tebuk perahu dia, ataupun bunuhkan seorang anak yang pada akhirnya dia anak ini akan jadi jahat dan membunuhkan dua ibu bapa dia. Dan tolong buat pagar dan kebun dua orang ibu bapa yang soleh yang tinggalkan saka-saka terhadap anak dia. Jadi benar-benar lagu tu Allah Ta'ala tidak bagikan kepada Nabi Musa, tapi Allah Ta'ala bagi kepada ilmu itu terhadap Nabi Khidir. Sehingga
apabila buat perjanjian Musa dengan Khidir tu, tak saya tanya dah di atas perbuatan kita baca dalam surah Kahfi tu. Dah fantalaqa apa idza raqiba fi safinati kharaquha laha tu. Nah, baca surah Kahfi tu. Mana golongan-golongan yang mengaku kata dia ni mendapat ilmu laduni, kebanyakan dia dakwa pertemuan dia, perjumpaan dia dengan Abi Khidir. Terdengarlah dan mengajar dia, ceramah dia akan sebutlah kata satu ketika dia bertemu ataupun dalam mimpi. Dalam mimpi tu biasa ya, tapi bukan sekadar dalam mimpi, bahkan dia bertemu dengan secara panggil dah, bukan secara mimpi. Dan ni dakwah ramai penceramah yang dok mengajar dah mendakwa bahawa dia mendapati ilmu dengan secara laduni. Dan tak perlu kepada pelajar. Dan tak mengaji banyak pun tak apa sebab dia alim. Nak rakyat gapo Allah Taala widarat dengan dia Allah. Dan ini adalah satu kesesatan. Karena tidak pernah kita mendengar tentang ulama-ulama kita sendiri, termasuknya ulama hadis dan ulama-ulama di zaman dahululah, di zaman ratusan tahun, mana seperti Imam Bukhari, Imam Muslim dan imam-imam mereka ini nak mendapatkan ilmu melalui pengajian belaka. Beratus-ratus tok guru mereka yang mereka belajar. Kalaulah dakwah macam ni sebenar, aula bagi Imam Syafi'i mendakwa kerana dia ni keturunan Rasulullah dah. Imam Syafi'i ni keturunan Al-Muttalabi. Keturunan Nabi. Imam Syafi'i ni aula lah kerana dia ni keturunan Nabi. Dan ulama yang terbesar di zaman tu tidak pernah mendakwa bahawa dia menghasilkan ilmu laduni. Ilmu datang daripada Allah Ta'ala. Dan kebanyakan orang yang dakwa macam ni bawa benar-benar mengarut tu banyak. Ilmu laduni ni yang dia dakwa lah, kata datang daripada Allah, tapi banyak benar-benar yang mengarut, benar karut yang masuk di dalam, sama ada di dalam perbuatan ataupun di dalam ibadat. Lebih lagi dalam pegangan-pegangan. Kerana tidak berdasar. Tidak ada asas. Kerana dia dakwa mari direct daripada Allah. Walaupun benda tu yang tidak ada dalam Quran, walaupun benda tu tidak ada dalam hadis pun, maka mari direct pada Allah Ta'ala dah. Seolah-olahnya menambahkan perkara yang ada dalam Quran. Tambahlah. Quran dah cukup. Al-yawma akmaltu lakum. Ataupun hadis Nabi hak sahih pun cukup. Tapi yang membawakan satu ilmu yang dia dakwa, ilmu yang datang daripada Allah Ta'ala, yang tidak ada dalam Quran pun tak apa sebab datang daripada Allah. Ini satu perkara yang sangat bahaya lah. Kerana yang dakwah ni Allah Ta'ala direct. Walaupun tidak ada dalam Quran pun tak apa, Allah Ta'ala direct. Ni satu bahaya yang ada dalam masyarakat kita, dok pelopalan ni lah. Sebab tu nak beringat lah. Maka akhirnya Allah Ta'ala kata, wa man yuti'illaha war rasul. Barang sesiapa mentaati akan Allah dan Rasul, faulaika, maka sesungguhnya, maka mereka itu ma'al ladzina an'ama Allah, beserta dengan orang-orang yang telah Allah Ta'ala memberi nikmat. Ma'al ladzina an'ama Allah alaihim, dan beserta orang-orang yang Allah Ta'ala membagikan nikmat di atas mereka itu, minan nabiyyin, daripada golongan para nabi, golongan orang siddiqin, golongan syuhada dan golongan as-salihin. Dan itulah sebaik-baik orang-orang yang mendapat rafiqah, teman dia. Ayat ni orang panggil tafsirul Quran bil Quran. Ambil ayat ni pergi tafsir ayat dalam surah Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Tafsir ayat tu ialah jalan yang Allah Ta'ala mengerniakan nikmat di atas mereka itu. Siapa orang Allah Ta'ala beri nikmat? Dalam ayat surah Fatihah tak ada ayat orang ke mana? Ayat kata siratal ladzina an'amta alaihim. Ayat sekata dalam surah Fatihah. Maka mari jelas dalam surah An-Nisa ni. Orang yang Allah Ta'ala beri nikmat ialah minan nabiyyin alladzina an'ama Allahu alaihim, minan nabiyyin, para nabi. Wasiddiqin, orang yang siddiqin, orang yang benar. Syuhada,
dan juga golongan as-salihin. 4 golongan ni. Nah, orang yang Allah Ta'ala mengerniakan nikmat yang tertinggi dalam dunia ini, 4 golongan ni. An-Nabiyyin, memanglah para nabi ni kita nak usaha menjadi nabiyyin tak boleh. Kerana nabi panggil darajat ataupun manzilah, kedudukan istifa, kedudukan yang dipilih oleh Allah Ta'ala. Allah yastafi minal malaikati rusula wa minan nas. Allah Ta'ala yang memilih manusia ataupun malaikat yang menjadi rasul, perantara di antara Allah dengan manusia. Hak ni orang panggil pilihan. Manusia setara mana nak usaha untuk menjadi para nabi tidak dapat usaha. Dan minan nabiyyin, mana maqam tidak dapat usaha. Tapi as-salihin, as-siddiqin, as-syuhada, as-salihin ni boleh usaha. Dan siapa dia? Imam Ibn Katsir kata ialah mereka-mereka yang melakukan segala apa perintah Allah dan Rasul, dan meninggalkan segala apa larangan Allah dan larangan Rasul. Orang usaha dan menjauhi larangan Allah, usaha melakukan perintah Allah, maka dia termasuk dalam golongan orang-orang yang telah diberi nikmat. Sama ada diletakkan sama dengan darajat an-nabiyyin, atau darajat siddiqin, atau darajat syuhada dan darajat salihin. Panggil darajat yang tertinggi belaka ni, 4 golongan ni. Darajat yang tertinggi di sisi Allah Ta'ala. Muqarrabin belakalah. Mereka dapat menduduki tempat yang mulia itu syurga. Dan mereka ini dijadikan teman mereka para anbiya saat ni. Mana 4 golongan ni menjadi teman mereka itu para nabi. Dan manhaj tinggi sekali para anbiya, pada siddiqin, lepas tu syuhada, lepas tu as-salihin. Masuk mana tertib dia. Yang renahnya salihin ni pun payah dah. Nak jadi salihin, orang yang salih ni. Bukan dia senang. Orang-orang salihin ialah orang-orang umum, orang beriman yang mereka itu comel dan bersihnya dan kelakuan dia, sama ada kelakuan sarairuhum, kelakuan dalam dia dan kelakuan zahir dia. Orang salihin ni, orang salih ni, orang betul sungguh, betul di depan, betul belakang. Depan pun betul, belakang pun betul. Mana depan manusia pun dia lagu tu, belakang manusia pun dia lagu tu. Mana depan orang ramai pun lagu tu, seorang diri pun lagu tu lah orang salihin. Kerana segala gerak-geri atau perbuatan dia tu, dia tidak buat untuk manusia. Dia buat untuk Allah. Maka ia tak mengharaukan celaan manusia, dan dia tidak mengharapkan pujian manusia. Ia tidak harap la nuridu minkum jazaan wala syukura. Ia tiada kehendak daripada kita ni jazak balas, upah ke balas, ataupun dia tidak kehendak daripada kita ni syukura, terima kasih ke puji ke. Orang yang saleh ni ialah bersihnya batin dan bersihnya zahir. Dan memanglah benda zahir ni kadang-kadang manusia boleh buat, tapi benda batin ni manusia tidak dapat nak susuk benda batin dia. Kerana Allah Ta'ala allamul ghuyub. Dan ada satu hadis daripada Aisyah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut satu hadis, Nabi kata ma min nabiyyin, tiada ada daripada seorang nabi yang sakit. Nabi apabila dia sakit, malaikat Allah Ta'ala memberi pilihan dia di antara dunia dan akhirat. Dan setengah daripada keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi sakit, Nabi rayak kepada Aisyah, kata ada seorang hamba yang Allah Ta'ala suruh dia pilih di antara hidup di dunia, berkekalan hidup di dunia, ataupun pilih kembali pada Allah. Maka hamba tu memilih supaya dia kembali pada Allah. Sebenarnya Nabi tu nak ayat atas dia, tapi ayat lagi tu Aisyah tak nampak kata Nabi nak ayat atas dia. Sebab tu Allah Ta'ala
anugerah mana so Nabi pilih. Muhammad kalau nak hidup dengan umatmu sampai akhir dunia apa boleh. Nabi ni umur panjang sampai kiamat. Lepas tu mati, habis kiamat masuk syurga. Ataupun nak mati nak selalu pergi jumpa Allah Taala. Dah kita kalau panjang lagi tu benar lah. Dah panjang sama mati, dah boleh duduk panjang lepas tu syurga, mati syurga juga. Ada Nabi pilih barang di sisi Allah Taala. Kerana dia yakin bahawa benda di sisi Allah walal akhiratu khairun, dan lebih baik. Dan kerana Nabi kata mali walid dunia, tiada adalah perbandingan aku dengan dunia ni kamathali rajulin kamathali raqbin, atau seperti seorang penunggang, seorang perjalanan, seorang jalan dia daripada pasir istadalla tahta syajarah. Dan dia pergi jalan daripada pasir panah, dan maka dia menjumpai teduhan pohon kayu yang besar. Hidup teduh pohon kayu untuk nak hilangkan teduh, nak hilangkan panas saat ni. Nah, apabila hilang panas, hilang teduh, dan hilang penat, hilang letih perjalanan, wa taraka, tu baik daripada pokok kayu teduh saat ni, tu baik tinggal. Supaya kita mari dunia walaupun panjang mana sekalipun. Tengok Raja Elizabeth umur 90 berapa mati? 90 berapa? Bila ni? Ke 97? 97 mati dah. Jadi raja 70 tahun. Dia umur 20 tahun, 25 tahun jadi raja British, raja Inggeris tu. Dia Elizabeth tu. Dah meretah dunia ni, dan mana yang meretah negeri dia ni hampir 70 tahun. Dan orang yang kedua dalam dunia jadi raja paling panjang sekali. Ya ada hak Fransik dulu tu 72 tahun. Dia ni 70 tahun. Dan mana tak boleh nak abang kita bukan nombor satu dalam dunia lah. Kalau kira masa raja meretah ni, dia termasuk orang yang paling panjang, termasuk raja Syria kita panjang dekat 70 kan. Dan dia 70 lebih, dari masa lebih dia sikit. Dan dia tak panjang mana sekalipun, akhirnya dia akan tinggal belakang. Dia waris harta semua. Dan Allah ni tak ada kerja lain ni. Dan kalau tengok dia berita apa pun, cuma dia ni tak lama lah, seminggu gitu ya. Dan mana prasop dia tu, mayat dia untuk nak hantar nak apa ni, adat istiadat raja dia tu lah. Dan mana lebih kurang seminggu habis lah. Dan minggu ni habis. Dia kata semanya mana sekalipun akhirnya dunia dia akan meninggal. Dan maka akan datang yang lain pula yang akan menerimakan pekerjaan itu. Sebagai hadis Nabi kata Allahumma fir rafiqil a'la, dan Nabi SAW meminta apabila Allah Ta'ala tanya dia dalam permintaan dia, nak minta mana, hidup dalam dunia sampai akhirat, sampai kiamat, lepas tu mati syurga, ataupun nak pergi jumpa Allah. Maka Nabi kata Allahumma rafiqil a'la, aku memilih supaya menjadi temanmu ya Allah, mana nak jumpa Allah Ta'ala selalu. Dan itulah orang panggil di antara dan orang-orang yang apabila dia mentaati Allah dan mentaati Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan benar-benar taat Allah, itu taat perintah Allah, dan benar-benar taat pada Rasul, itu perintah Rasul, maka orang inilah akan menjadi teman dan kepada segala para nabi, siddiqin, syuhada, salihin. Dan memanglah orang lagu ni lah dikatakan aulia illah. Dan kita jangan salah faham dalam masalah wali ni, kerana wali ni kita gambar satu gambaran lain. Sebenarnya segala orang beriman, orang bertakwa pada Allah Ta'ala, tak kira lelaki perempuan, dia tetap menjadi awliya illah belaka. Innama waliyukumullah wa rasuluhu wal mu'minun. Sesungguhnya para waliullah dan rasul dan orang beriman ialah mereka, inilah orang waliullah. Cuma ya ada darajat dia lah. Memanglah setengah-setengah waliullah Allah Ta'ala tidak kurniakan benar-benar keramat, benar-benar kebiasaan, dan kadang-kala Allah Ta'ala mengerniakan benar-benar keramat, panggil karamat awliya illah, benar-benar yang luar biasa yang Allah Ta'ala bagi. Dan bukan maksud kata orang yang Allah Ta'ala ta'wi benar-benar tu bukan waliullah. Dan waliullah hanya orang yang benar keramat, bukan. Semua itu kalau orang benar-benar beriman Allah, dia tetap menjadi waliullah Ta'ala. Dan takut kadang-kala Allah Ta'ala bagi benda-benda itu membawa pada dia merasai takabur diri dia. Auzubillah min zalik. Dah, maka sekadar telah cukup dengan masa ke-9, mudah-mudahan dan kita sama-samalah usaha supaya kita termasuk dalam golongan orang-orang yang dijanji Allah Ta'ala
apabila kita usaha melakukan perintah Allah dan usaha untuk menjauhi larangan Allah Ta'ala. Dah, maka sekadar itulah Ustaz sahabat-sahabat dah. Aku qali hadza astaghfirullah sallallahu bina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala.